Tepi pun. Ya. Sebab poster kot. Ha? Tak. Ni ke tepi tak apa. Pun aja. Ada kat besar kan. Apa dia? Ingat. Kan tadi. Dia ambil speaker. Dia tak ada bang. Dia macam ah. Eh? Eh. Okay dah. If effect tak ada kat FB. Kalau ada kat FB dia effect ke? Salah. Oh ikut tab. Saya ingat kan? Redha je lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi yasir wa la tu'assir, rabbi tami bil khair, amma ba'd. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini bersamaan 5 Rabiul Akhir. Kita bersama dengan limpah rahmat kasih sayang Allah. Segala puja-puji hanya untuk Allah selama-lamanya. Kerana dengan limpah kasih, taufik dan hidayahnya, kita dikumpulkan dalam majlis ilmu pada pagi ini. Kelas kitab Riyadhus Salihin. Alhamdulillah. Kita panjatkan segala kesyukuran atas nikmat yang tak terhingga, sebab khususnya kalau nikmat dunia pun tak terhingga, yang lebih besar lagi atas nikmat ilmu yang nak membawa kita kepada nikmat akhirat. Sebab inti kebahagiaan dunia dan akhirat ialah dengan ilmu. Nikmat yang hakiki ialah kita dapat berilmu, beriman dan seterusnya beramal. Masya Allah, tabarakallah. Jadi antara ciri-ciri orang-orang yang beriman, antara ciri-ciri yang beriman adalah sangat bersemangat dalam mencari ilmu akhirat. Dalam mencari ilmu akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Berbanding ilmu dunia.
Kalau untuk ilmu kemahiran dunia, kita beria-ria belajar, sanggup bayar, korban masa, sanggup musafir untuk dapat ilmu dunia, sepatutnya untuk ilmu akhirat kena lebih bersemangat lagi. Okey. Cuba kita tengok surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 7. Surah ke-30 ayat 7. Al-Quran, muka surat 405. 405. Surah ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Okay? Dalam Al-Quran semua menyatakan bagaimana sifat dunia supaya kita tidak mencintai dunia. Kita tidak terlalu terkejar-kejar untuk dunia. Okay? Dalam ayat Al-Quran, Allah sering mengingatkan kita untuk mengutamakan akhirat ke dunia. Akhirat. Okay? So kita tengok apa makna dia. Allah berfirman, mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata dari kehidupan dunia sahaja. Dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari akhirat. So, Alhamdulillah kalau kita Allah pilih untuk terus berada dalam majlis-majlis ilmu, siang ke, malam ke, tapi masih di luar sana, kemungkinan orang-orang yang kita sayang dalam ahli keluarga kita, anak menantu kita, yang masih tak ambil berat tentang menuntut ilmu akhirat. So, kita perhatikan ayat ni, kita tengok dekat ayat 8. Kenapa mereka hanya mementingkan ilmu dunia? Okay? Jadinya, Allah berfirman lagi pada ayat 8, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. So Allah memberitahu kenapa mereka lupakan ilmu akhirat. Kenapa? So Allah tanya, patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang demikian sahaja? Tahu ilmu dunia aja. Tahu untuk ilmu cari makan je. Ilmu tentang untuk meraih pahala dan redha Allah, cinta Allah, nikmat syurga Allah, dia ketepikan. Okay? Dan tidak memikirkan dalam hati mereka supaya mereka dapat mengetahui bahawa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan ada gunanya yang sebenar. Ingat tak surah At-Talaq yang terakhir ayat 12? Surah At-Talaq ayat 12, ingat tak? Allah kata apa? Kenapa Allah jadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi ni? Kita alamu, untuk kita mengenal Allah. So Allah tanya lagi dalam ayat ni. Okey. Sedangkan kita ni hidup di bumi milik Allah. Kenapa kita kata milik Allah? Sebab Allah yang mencipta. Bila Allah yang mencipta, pastilah Allah yang pemilik. Bila Allah pemilik, dah tentu dia sahaja yang maha berkuasa. Kalau manusia rasa dia berkuasa, dia ada power, okey, dekat dunia ni, tapi Allah ingatkan kita hari-hari, Maliki Yaumiddin. Pada hari pembalasan nanti, yang hanya berkuasa satu-satunya hanyalah Allah Al-Malik. Okay? So dia sangka untuk dia di dunia, dia sihat, dia kuat, dia ada pangkat, dia ada ilmu, dia ada kepakaran, dia ada harta. Tapi Allah kata dalam ayat ni bahawa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan ada gunanya yang sebenar. Okay? Allah tak cipta semua ni sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. So Allah nak kita tengok alam ni, tengok diri kita sendiri untuk kita kenal dia. Bila kita kenal dia, kita tahu kekuasaan dia, keperkasaan dia, kemuliaan dia, keagungan dia, kehendak dia, kita berani tak lawan? Kita berani tak bantah? Kita akan samakan tak? Maksudnya syirik lah, menyamakan. Semalam kita belajar kan? Menyamakan, meletakkan Allah ada tandingan, Allah ada saingan. Okay? Menyamakan Allah dengan makhluk. Tak mungkin kita akan buat kalau kita kenal siapakah Allah. Okay? Dan dengan ada masa penghujung yang tertentu juga untuk kembali menemui penciptanya. Maksudnya hari ni, Allah nak beritahu dekat ayat ni, okay? Dia lupa. Dia sekarang dekat dunia. Dan Allah beritahu, wa ajalim musamma. Apa maksudnya ni? Okay. Allah ingatkan, okay,
Engkau diletakkan kat dunia ni apa tujuannya? Illa liya'budun. Menghambakan diri kepadanya. Sami'na wa ata'na. Supaya apa? Supaya jadi orang bertakwa. Okay? So, melalui ayat Quran, melalui ayat kauniyah, kita kenal Allah, maka kita tahu tujuan kita diciptakan. Maka kita akan lakukan apa untuk merealisasikan tujuan kita diciptakan. Betul? Okay? Allah Akbar. Dan Allah ingatkan berkali-kali. Wa ajalim musamma. Sampai masanya, semua yang di langit dan di bumi, termasuk kita, semuanya akan sampai masanya akan hancur. Sebab itulah lebih baik kita dulu meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Sebab semua ni akan tinggal. Kita pergi dulu ke, dia pergi dulu ke, kita tak tahu. Semuanya akan hancur. Okay? Allah suruh kita perhatikan dalam dunia ni tak satu pun yang kekal. Tak ada. Firaun ada lagi yang dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pun dah tak ada dengan kita. Semua kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Okay? Allah Akbar. So saya berharap diri saya terutamanya dan kita semua, kalau yang dah senja gila macam kita ni, patutnya utamakan ilmu akhirat ke ilmu dunia? Ilmu akhirat. Bekerja, berlomba. Okay? Allah Akbar. Malangnya, dan Allah beritahu lagi dalam ayat yang sama. Wa inna kathiran minan nas. Apa maksud kathir? Kalau surah Al-Mulk tu qalil. Sikit. Lawannya kathir. Kan kita jazakallahu khairan kathiran. Okey. Kathiran tu maknanya banyak. Tapi sesungguhnya Allah kata dan sesungguhnya kebanyakan minan nas dari kalangan manusia. Apa dia ni? Biliqa'i rabbihim lakafirun. Bila Allah kata semua ni akan hancur, apa berlaku lepas semua ni hancur? Lepas semua hancur, apa jadi? Dah sampai surah Asy-Syams dah ni. Apakah tema surah Makkiyah? Tauhid and nubuwah, kenabian. Ba'is, kebangkitan. Maknanya, lepas dunia ni hancur, tiupan pertama, tiupan kedua kita dibangkitkan. Okey, sebab tu Allah kata, kebanyakan manusia, dia tak kejar ilmu akhirat, sebab dia tak tadabbur Quran, dia tak tafakur alam, dia tak tahu, bukan dia tak tahu. Okey? Dia tak ambil tahu kenapa dia lahir kat dunia ni, kenapa Allah ciptakan dia, dia tak ambil iktibar, tak ambil ibrah, tak ambil zikrah, semua tak. Dia yang penting matlamat dia je tercapai. Apa matlamat dia diciptakan, dia tak fikir. Okay? Sebab tu Allah guna kat sini, kenapa kau tak fikir? Okay? Dan Allah beritahu pula, semua ni akan hancur. Lepas kau hancur, kau kena menghadap Allah untuk dihisap. Kenapa perlu dihisap? Sebab, ingat tahu surah Ali Imran ayat 185? Sebab Allah nak sempurnakan balasan. Kalau kat dunia kau zalimi orang, balasan kau mungkin tak cukup, tak sepadan. Ingat, ada yaumiddin. Kalau engkau pula dizalimi, tapi kau juga tidak mendapat yang sepatutnya, hak yang sepatutnya, ingat, ada yaumiddin. Seorang yang dizalimi, dia akan rasa tenang. Tak apa, aku ada Allah yang benar-benar maha adil di hari pembalasan nanti. Tak dapat kat dunia, tak apa. Yang penting aku kena tahu, ini ujian, aku kena pilih sabar. Okay? So ingat, kita semua ni akan dipertanggungjawabkan. Dah tanggung kat dunia, jawab dekat akhirat. So, kita kan dah cakap hari tu kan, kalau kita cakap, Alhamdulillah nikmat, Alhamdulillah nikmat. Kalau nak sedarkan diri, kita cakap apa? Ujian. Walaupun ni memang nikmat, hakikatnya nikmat lah. Dapat kereta baru. Nikmat tak? Memanglah nikmat. Tapi kalau kita terus switch, ni ujian ni. Ada kereta baru, pergi kelas ke tak ni? Hari tu tak pergi kelas sebab kereta asyik rosak. Berhenti-berhenti tepi jalan. Dapat kereta baru, datang kelas tak? Ingat, apa je nikmat dapat, ingat cerita piramid juga. Coba. Boleh? Dia kalau dia fokus nikmat, dia lupa benda tu ujian.
Kan? Dia tengok orang susah je. Ujian untuk dia, kesian dia. Dia tak tahu dia yang dapat nikmat tu sebenarnya juga ujian. So, benda yang paling kita kena ingat, kenapa malas je, macam down je, macam rasa dah pandai je, macam rasa dah tahu je, macam rasa ada je rasa-rasa tu. Ujian. Maknanya apa tu? Maknanya apa? Kita lupa semua ni akan. Jadi Allah akan tanya, mata kau boleh melihat gunung tu apa? Kaki kau boleh berjalan pergi ke mana? Okay, sebab ni kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertemu dengan siapakah Rabb? Pencipta. Yang cipta mata kita, yang cipta kita semua ni. Okay, akan ditanya. Tapi Allah kata apa? Kebanyakan dari kalangan manusia mereka ingkar. Mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah dah beri dekat mereka. Dia tak guna pun nikmat yang dia ada tu. Nikmat ada kenderaan, ada masa, ada kesihatan. Dia tak guna pun untuk mencari ilmu akhirat. So tengok ayat 7. Dia utamakan yang zahir dunia je. Allahu Akbar. Okay, peringatan demi peringatan Allah bagi dekat kita. Okay, tengoklah alam ini tak ada satu pun yang kekal. Allah boleh, siapakah Allah Al-Malik? Allah boleh beri, Allah boleh tarik, Allah boleh muliakan, Allah boleh hinakan. Ingat, kalau hari ini kita dihinakan, tak mustahil Allah boleh muliakan. Dan kalau hari ini kita mulia, tak mustahil Allah boleh hinakan. Cuma kita kena faham, biyadikal khair. Di tangan Allah semuanya baik. Itu kita kena beriman. Okay, menerimanya, accept. Okay, terima semua ni adalah ketentuannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kalau kita tengok ayat ni, kita kena doa apa ni? Itu bestnya kalau kita baca, kita tadabbur. Kita faham apa yang Allah nak sampaikan dekat kita. Maka kita terus muhasabah diri sendiri. Kita nak tak masuk dalam golongan ni? Sungguh aku tak nak, ya Allah. Aku tak nak masuk dalam golongan yang ramai ni. Aku nak masuk golongan yang sikit, golongan yang pandai bersyukur. Setiap ayat Al-Quran sebenarnya boleh kita, bila kita faham, kita tahu kita nak minta apa. Kalau tentang orang yang kufur nikmat macam ni, kita minta dijauhkan. Seterusnya, Allahumma ajirna minan nar. Tapi kalau tentang orang yang taat, yang bertakwa, yang muhsinin, kita nak minta apa? Ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan ni. Okay, sentiasa berdoa. Setiap ayat kita baca, kita boleh berdoa. Tapi dengan syarat kita fahamlah. Maka kita terus ikut ayat ni. Maksudnya, bila kita tadabbur Al-Quran, kita terus tengok. Oh, iyalah. Aku ni selalu lupa pasal hari kiamat. Baru semalam cakap pasal kain kapan. Hari ni dah lupa. Orang cerita kain kapan kan? Ke dah lupa? Perempuan berapa lapis? Sebenarnya dah ingat. Dah beli dah? Kan? Peringatannya letak kain kapan dalam almari baju tu kan? Buka-buka aje. Tak sempat nak belagak, tak sempat nak sombong, semua tak sempat. Okay? Agaknya kalau orang yang kita kenal lah, orang yang kita kenal kan, dia tak tutup aurat, hadiahkan dia kain. Celebrate birthday yang ke-65 contoh, tapi dia tak tutup aurat. Bagi dia hadiah apa? Oi, tajam. Oi, deep ni, deep. Habis tu dah cakap tak faham-faham pun kan. Okay. Tak adalah gurau gurau. Gunakanlah pendekatan yang lembut, sebenarnya itu yang terbaik kan. Itu yang terbaik. Allahu Akbar. Gurau jangan buat betul-betul pula. Kalau buat betul-betul pun, kalau itulah boleh menyelamatkan dia kan. Tapi dengan hikmah lah ya. Apa-apa pun dulukan yang hikmah. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, jadi bersyukur tak ni kita dihimpunkan dalam majlis ilmu akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Okey, maksud saya bukanlah tak perlu ilmu dunia. Okey, ilmu dunia tu pun kita serius juga. Tetapi yang kena lebih serius yang mana? Kalau untuk ilmu dunia kita boleh 3 jam. Jadi ilmu akhirat kenalah lebih lagi patutnya kan. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. So mesti adakan masa lah untuk ilmu akhirat. Okay. Pesan kat diri sendiri, kalau aku dulu boleh bersusah payah untuk ilmu dunia, kenapa hari ni aku berkira untuk ilmu akhirat? Okay.
So yang paling penting kita yang Allah dah susun aturkan kita memang duduk dalam majlis ilmu kena buat apa sekarang ni? Syukur banyak-banyak. Syukur sungguh-sungguh sebab Allah janjikan kalau kita bersyukur Allah tambah. Syukur Allah bagi kita taufik. Allah gerakkan kita. Kan? Bukan dengan usaha kita semata-mata. Allah yang bagi kita peluang nak belajar. Kan? Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Walaupun kita ni dah di hujung-hujung, dah senja gila, tapi syukur. Syukur sangat-sangat. Sebab Allah masih bagi peluang. Dan Allah pilih kita. Saya antara benda yang paling saya bersyukur ialah saya kenal kitab Riyadhus Salihin. Ramai tak lagi orang yang tak kenal kitab Riyadhus Salihin? Antara kitab yang mesti ada di setiap rumah adalah kitab Riyadhus Salihin. Okay. Cuba pergi rumah anak-anak kita. Ada tak rumah dia orang kitab Riyadhus Salihin? Apa tu? Tak pernah dengar? Cuba tanya dia. Kalau tak ada, wajar kita perkenalkan. Sebab benda yang paling yang patut kita syukur, Allah izinkan kita, bagi kita taufik untuk belajar kitab Riyadhus Salihin. Okay, Masya Allah, Tabarakallah. Okay. Rezeki belajar kitab Riyadhus Salihin ini antara nikmat yang tak terhingga besarnya. Masya Allah, Tabarakallah. Okay. Right. Kita sekarang berada di bab 32. Panjang kan tajuk bab kita tu? Okay. Tapi Imam Nawawi meletakkan satu je dalil ayat Quran iaitu surah Al-Kahfi ayat 28. Ayat 28. Ayat ini dimulakan dengan perintah bersabarlah. Wasbir. Bersabarlah. Bersabarlah kepada dengan siapa? Orang miskin yang ikhlas. Beribadah, berdoa kepada Allah pagi dan petang. Subhanallah. So bab 32 ni ingat bukan bab untuk suruh kita jadi miskin, tapi adalah bab tasliyah atau hiburan untuk orang yang di dunia ini, di dunia ini Allah uji dengan kemiskinan dan kefakiran ataupun menjadi orang yang lemah. Tetapi di akhirat dia dimuliakan Allah. So ini satu hiburan untuk mereka. Atau kalau kita pula yang mengalami situasi ni. So ingat orang yang lemah di dunia, yang miskin, yang fakir, berkemungkinan dia adalah mulia dan mendapat keistimewaan di sisi Allah. Kerana apa? Kerana apa? Bayangkan kalau Nabi pun diperintah untuk bersabar dengan mereka, maka kita kenalah bersabar dengan golongan yang lemah seperti ini. Sebab biasanya kalau mereka betul-betul mereka yang berilmu, beriman, walaupun mereka miskin, mereka ni benar-benar ikhlas kerana Allah. Tapi ayat ni secara umum, ayat ni sebenarnya secara umum maknanya kalaulah kita tahu dia tu seorang yang sangat ikhlas beribadah, betul ikhlas beribadah kerana Allah, maka kita memang kena bersabar berkawan dengan dia. Kena bersabar untuk bergaul dengan mereka. Sebab kadang-kadang mereka ni macam ada kepelikan sikit lah kadang-kadang kan. Ajak sini, tak nak. Sabarlah dengan dia, kita ikut dia. Tapi dengan syarat dia memang orang yang sabar, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Subhanallah. Sebenarnya ayat ni juga mengajar kita cara pilih kawan. Perasan tak? Macam mana cara pilih kawan kalau ikut ayat ni? Pilih yang mana? Pilih yang cinta dunia ke? Pilih yang yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah? Ke nak pilih orang yang aina ka anhum turidu zinatal hayatid dunya? Yang mata dia tu ngadap dunia je. Nak pilih kawan, nak pilih yang macam mana? Lepas tu pesan dekat anak, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba' hawa wa kana amruhu furuta. Ayat 28 ni banyak sangat nasihat untuk kita, panduan untuk kita sebenarnya. Cara pilih kawan, apa akan berlaku kalau kita lupakan Allah. Semua kita dah bincangkan kan? Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi pada bab 32 ini, orang yang miskin, lemah,
fakir, diremehkan, tidak masyhur, dia akan mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah dengan syarat. Apa syarat dia? Oh, sebelum saya lupa. Kat sini ada tak nampak yuriduna wajha? Dia harapkan apa ni? Wajah Allah. Okey. Doa Umar Al-Khattab. Ini antara doa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Apa maksud dia tu? Ya Allah, jadikanlah seluruh amal-amalku amal yang salih. Waja'alhu liwajhika khalisa. Dan jadikanlah amalku itu ikhlas hanya ni liwajhika. Tadi kan surah Al-Kahfi tu yuriduna wajhah, kan? Dia mengharap wajah Allah. Dan Umar Al-Khattab antara yang confirm ahli syurga. Confirm tau. Kita sampai subuh tadi belum confirm kan? Itu dah confirm dah? Belum. Kita belum confirm ahli syurga. Umar Al-Khattab confirm ahli syurga. Dah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dia punya doa macam mana? Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku ini amal soleh. Jadikanlah amalku itu ikhlas hanya mengharap wajahmu semata. Wala taj'al li ahadin fihi syai'. Dan janganlah jadikan di dalam amalku itu bahagian untuk siapa pun. Maksudnya dia minta apa? Walau sikit pun aku tak nak amalku ini mengharap pujian orang. Sampai macam tu sekali doa Umar Al-Khattab. Kita ada doa macam ni tak? Alhamdulillah, dah amal dah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqi ila liqa'ik fi ghairi dhara'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Amalkan ya. Tu doa apa tu? Doa dapat melihat wajah Allah. Rindu untuk bertemu dengan Allah tanpa ada kesusahan. Okay? Jalan untuk kita dapat menghadap wajah Allah. Maksudnya kita nak masuk syurga lah. Okay? Subhanallah. Kata para ulama, inilah doa yang sering dibaca Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga syaitan pun takut kepada Umar Al-Khattab. Okay? So kalau kita berharap dapat melihat wajah Allah, kita akan jagalah niat kita. Okay? Subhanallah. Sebab itulah orang miskin yang diuji kemiskinan dekat dunia tapi dia akan mendapat keistimewaan di sisi Allah di akhirat nanti dengan syarat. Syarat yang pertama ialah sabar dengan takdir ketentuan Allah. Dengan syarat dia adalah orang miskin yang sabar. Bukan orang miskin sikit-sikit kita dengar dia merungut je kerja dia. Dia macam tak reda. Bila lah nak hidup macam ni? Kenapa asyik aku je yang malang? Tu tak. Dia maknanya dia tak sabar, dia tak reda menjalani takdir ketetapan ketentuan Allah. Ni kita tahu dia susah. Kita tahu anak dia ramai, kerja dia pun mungkin kerja dekat kebun getah je, tapi dia tak pernah merungut. Dia tak pernah minta-minta. Kita tahu. Dia pun tak begitu. Kita yang tahu. Okay? Subhanallah. Allah Akbar. Dia sangat-sangat bersabar. Dan sebenarnya, ini adalah petanda. Orang miskin tapi kalau dia sabar, hadis riwayat Ibnu Majah, orang beriman yang miskin akan masuk syurga sebelum orang-orang kaya, iaitu lebih dahulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Kenapa dia lebih dulu masuk syurga? Sebab dia tak banyak harta nak kena hisap. Kalau orang kaya, kenapa dia delay? Flight delay. Kenapa? Kita nak tengok orang lain semua dah keluar daripada arrival. Kenapalah kawan aku tak keluar? So, banyak sangat dia punya luggage. Kan dia nak nunggu luggage dia tu kan. Lama dia nak keluar. Orang lain kita tengok dah keluar dah semua. Maknanya apa tu? Banyak sangat nak kena hisap. Kenapa orang kaya delay? Sebab okay. Apa lagi petanda? Petanda dia ni dapat keistimewaan di sisi Allah. Dengan syarat dia miskin tapi sabar. Dia reda. Okay?
So ini adalah petanda-petanda. Ni buktilah. Bukti bahawa kita tak boleh meremehkan orang miskin yang sabar. Sebab apa? Dia lebih dulu masuk surga. Yang kedua, kita belajar hadis minggu lepas kan? Apa kita belajar minggu lepas? Apa kita belajar minggu lepas? Ciri-ciri ahli surga dan ahli neraka kan? Ha. Orang yang lemah dan diremehkan tu doanya makbul. Ha. Sebab tu kita tak boleh remehkan orang yang miskin, tapi kalau kita tahu orang tu sabar, ikhlas, kita tak boleh remehkan dia. Sebab doa dia makbul. Okay? Lagi apa buktinya Allah muliakan orang yang lemah macam ni? Saya tak jumpa poster ni. Tapi ni adalah hadis riwayat Bukhari. Okay. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan kerana adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Kemungkinan doa kita, okay, doa kita orang kampung, orang taman kita ni, doa kita dimakbul sebab dalam kampung kita, dalam taman kita tu ada orang yang lemah, orang yang susah. That's why kita dapat rezeki. Saya tunjuk. Ni hadis dia. Okay. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan kerana adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Sebab tu contoh, kalau kita tolong orang susah lah. Okay. Dan orang tu mendoakan kita. Tapi jangan pula kita minta tu. Ni akak dah bagi ni, kau tolong doakan akak ya. Itu tak ikhlas. Doa ada makna. Bukan doa ada makna pula. Memberi ada makna. So kita kena buanglah sentimen tu. Kenapa akak belanja saya makan kak? Kau doakan tau. Kau doakan cik tau. Nak belanja makan tu belanja je lah makan. Tak payahlah bersyarat-syarat pula. Okey, boleh. Pisahkanlah Pisahkanlah. Kalau boleh kita memang nak belanja dia makan, belanja je lah. Dan orang yang dibelanja makan tu pun, tak payahlah tunggu orang tu minta patutnya. Dalam perisai Muslim ada tak doa untuk orang yang belanja kita makan? Ada tak? Ada. Sebenarnya Islam ni adil. Orang yang beri makan ada bahagian dia. Orang yang dibelanja makan tu pun sebenarnya ada tugas dia. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya kemungkinan kita tercapai hajat kita mungkin subhanallah Allah Akbar, kita tak tahu adalah doa daripada mereka yang kita pernah tolong. Okay? Satu lagi ialah sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang lemahnya, dengan doa mereka, solat mereka dan keikhlasan mereka. Ni hadis dia. So, kita tak boleh meremehkan orang-orang yang kita nampak lemah dan susah. Sebab kalau mereka benar-benar ikhlas menjalani takdir, dah takdir, dia bukan tak usaha, dia bukan tak membuat sebarang pekerjaan ke, no. Tapi memang itulah bahagian dia. Maka kita jangan remehkan sebab doa-doa mereka itu makbul. Okay? Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang lemahnya, dengan doa mereka. Doa orang yang lemah. Salat mereka dan keikhlasan mereka. So kita jangan meremehkan orang yang kita nampak lemah. Okay? Saya suka dengar satu ustaz tu dia kata, dalam karya dia tu ada jemaah dia tu OKU. Tapi dia tak panggil, selalunya kita makna OKU apa? Dia tak. Dia panggil pakcik tu orang kuat upaya. Sebab pakcik tu duduk atas wheelchair. Tapi orang yang pertama sampai jemaah ialah pakcik tadi itulah. Sebab tu dia bukan orang kelainan upaya, dia orang yang kuat upaya. Punya kuatnya dia naik wheelchair, tapi dia lah orang pertama yang akan dalam grup WhatsApp kampung tu, malam ni ada kelas, jom kita lomba, padahal dia tu naik wheelchair. Jom kita lomba siapa sampai dulu. Orangnya dah meninggal baru-baru ni. Dan bila dia dah meninggal, ustaz masjid kampung tu cerita. Dan isteri dia pun OKU. Tak ada jari. Sampai sini je. Dan sebelum dia pergi,
Dia cakap dengan isteri dia, abang minta maaf takat ni, kalau abang ada kekurangan jaga awak. Dan terima kasih kerana tolong jaga saya. Beberapa hari sebelum dia pergi. Dua-dua OKU. Kita? Pasangan kita? Ada tak cakap macam tu? Subhanallah, Allah Akbar. Saya yang mendengar ni terkedu dengar. Kuat, saya kata betul juga OKU, orang kuat upaya. Sebab dia memang orang kampung pun memang mengakui dia antara jemaah yang paling awal akan sampai kalau ada majlis ilmu. Selalunya memang dia menang. Selalunya. Allahu Akbar. Subhanallah. So kita kalau dah mati besok, kita ni nak jadi teladan ke dijadikan sempadan? Kita dah belajar hadis hari tu kan? Nama kita ni akan disebut masa roh kita dinaikkan dengan panggilan yang macam mana panggilan kita dekat dunia. Kalau kita nak, dia tu baik. Murah senyuman. Gelaran-gelaran orang bagi kat kita tu yang akan naik kan? Nama tu kita akan bawa. Tapi kalau dia dah meninggal, aman dunia ni. Na'udzubillah min zalik. Okey, nama kita ni biarlah dijadikan teladan. Contohnya, sebut je Abu Lahab ingat apa? Macam tu lah. Sampai akhirat orang akan ingat dia siapa, betul? Itu penting. Penting akhlak. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi hari ni kita masuk hadis yang ke-2. Walaupun kita slow kan? Alhamdulillah hari ni kita masuk dalam kitab kita ni hadis ke yang 253. Tapi adalah hadis kedua dalam bab 32. So kalau kita tengok kitab kita ni muka surat 218, kita nampak nombor tu kan? 2/253. Maksudnya hadis kedua dalam bab ni, tapi seluruhannya dia adalah hadis yang ke-253. Alhamdulillah, ratuhlah juga kan. Subhanallah, walaupun slow kita ni kan. Okay? Satu kelas, satu hadis, mana tak slow kan. Tapi Alhamdulillah, inilah yang Allah rezekikan kita. Okay, kod saya tak panjang umur. Baru-baru ni kita belajar rukun ibadah, betul? Apa 3 rukun ibadah? Kalau kita ibaratkan burung, sayap, harap. Sayap, takut. Kepalanya ialah kepala burung tu cinta. Boleh ke terbang kalau tak ada kepala? 2 sayap dah ada, kalau tak ada kepala, boleh ke terbang? Ya enggak boleh, jadinya cinta tu duduk atas. Faham okey. Subhanallah. Kok saya tak umur saya tak panjang. Okey, tengok indeks kitab kita ni, cuba tengok bab 50. Nanti boleh study sendirilah. Sebab kita ni entah ada umur ke tidak nak sampai bab 50. Sekarang ni kita baru bab 32. Okey, cuba tengok bab 50 tu tentang apa? Tengok depan je pun tak apa, tengok depan. Tengok indeks. Cuba tengok, buka bab 50. Bab khauf. Khauf tu apa? Takut. Okey, bab 51 raja. Raja tu apa? Harap. Bab 52 bab keutamaan pengharapan. Bab 53, memadukan antara takut dan rajak harapan. Bab 54, bab keutamaan menangis kerana takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Masya Allah. Anda rasa saya sempat sikit kepala? Ya Allah Ustazah, doa yang itu belum, ni belum, tu belum. Jangan katalah, mak dah boring. Kau balik bawa mak pergi healing. Healing lah dengan kitab ni. Boleh? Masya Allah. Kalau kita nak jadikan teladan pada anak cucu, rupa-rupanya Wan datang rumah bawa kitab. Wan ada homework. Okay? Barulah anak cucu tak kacau Wan. Wan busy, okay? Wan ada subjek nak study. Gitu. Jadi anak cucu kita tengok, ya Allah, dah tua. Malulah aku ini, yang muda ni pun tak study. Gitu. Boleh? Rupanya back kopai Wan ada
Kitab. Dia mak main. Kau tengok kitab orang ni. Okay? Sebab, especially budak-budak, dia belajar lebih melalui kita beletih je. Dia kurang menyerap. Tapi dia tengok, dia ingat. Dia macam span kan. Dia tengok, melekat. Dia tengok, melekat. Oh, betul lawan aku. Sampai tua, dia belajar je. Macam tu, contohkan. Lagi sekali, nak jadi sempadan ke, nak jadi teladan? Okay? Kita mencontohkan pada anak cucu kita. Kalau tak, kita hadiahkan dia kitab Riyadhus Solihin sekalipun, elok berbalut. Kau bila lah nak buka ni? Mak dah boli dah. Buka lah dengan dia sama-sama lepas maghrib ke. Mari kita buka je kitab ni ya. Boleh? Jangan disia-siakan ilmu yang kita dapat. Kod ni lah terakhir pesanan mak pada anak. Itu dia akan ingat. Mana kita tahu? Boleh? Okay. Kod saya pun tak panjang umur. Nanti study sebab kita dah belajar dah rukun ibadah. Nak tunggu kelas kita tak tahu bila. Alright. Okay. Khauf dulu baru khasyah sebenarnya. Tu saya belum sempat tengok dulu. Tapi kalau tengok surah An-Nazi'at dekat celik tafsir tu ada share itu kan. Beza-beza takut. Dia ada wajilat 10 buhum. Dia ada banyak terms dalam Al-Quran. Takutnya ada banyak Takutnya ada banyak. Tapi kalau doa yang sebelum beri salam tu, Allahumma inni as'aluka khasyatak. Sebab dia adalah takut, dia bukan sebarang takut. Dia takut kerana kagum. Lepas khauf, dia akan menuju khasyah. Okay? Allahu Akbar. Dan semalam pun kita belajar Al-Witr. Kalau nak takut pun, takut pada siapa? Allah Al-Witir, yang maha satu, yang maha tunggal kan. Kalau nak takut pun, takut kita tu seluruhnya kepada Allah. Right? Kita takut nak buat dosa pun sebab Allah. Bukan takut orang nampak. Takut ada banyak takut. Takut miskin, takut sakit, takut mati, takut macam tu lah. Tapi ada juga orang takut kaya. Betul tak? Ada dulu saya jumpa. Takut apa kau? Takut jadi orang kaya. Kenapa kau? Tak nak. Tapi bila belajar doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Okeylah. Akak macam dah berani sikit nak kaya. Sebab apa? Sebab apa? Dalam Quran ada tak contoh Nabi, ada tak contoh hamba Allah yang sangat kaya tapi sangat tawadung? Ada tak? Rupanya dia takut kaya sebab dia tu hantu Hindustan. Sebab Hindustan kebanyakan orang kaya tu jahat. Jadi, sampai dia tak nak jadi kaya. Tapi saya kata dalam Al-Quran ada satu contoh iaitu Nabi Sulaiman. Dia tahu nikmat yang dia dapat tu hadza min fadli Rabbi. Tapi sambung dia apa? Untuk uji adakah aku bersyukur atau kufur. Sebab tu doa Nabi Sulaiman, ya Allah ilhamkanlah aku supaya tetap bersyukur. Ilhamkanlah aku, maknanya tak lupa untuk bersyukur walaupun kaya. So, bab 32 ni memang du'afa. Apa maksud du'afa? Da'if, orang yang da'if ialah orang yang lemah. Orang fuqara, orang yang fakir, orang yang memerlukan. Betul? Tapi kita dah sebut minggu lepas, ada secara spiritual. Da'if dan fakir secara spiritual disebut dalam Al-Quran. Ingat tak? Surah Fatir ayat 15 kan? Antumul fuqara'u ilallah. Kita ni semua fakir. Kita ni semua, maksud apa tu? Kita semua memerlukan Allah. Jadi kalau kita rasa aku tak da'if, aku tak fakir, doa aku tak makbul ke? Kita dah sebut minggu lepas kan? Maksudnya hari ni kita daif spiritual. Kita ni lemah memerlukan Allah. Kita ni daif. Faham jadi kita tak, walaupun kita kaya, kita serba cukup, tapi kita jadi hamba Allah yang tawaduk. Sebab dalam hati dia, dia rasa dia daif. Dia fakir ilallah. Okay? Dia sedar nikmat harta tu sebenarnya ujian. Dia adalah amanah. Okay? Pemegang amanah. Alright. Okay. Hadis yang kedua.
Okay. Kalau kita tengok kat sini pun, hadis ni nombor 5966 Bukhari. Kitab, di bawah kitab hal-hal yang melunakkan hati. Nampak ni? Hal-hal yang melunakkan hati iaitu bab keutamaan kefakiran. So hadis ni duduk dalam Sahih Bukhari. Betul. Okay. Wa an Abi Abbas Sahil bin Sa'di As-Sa'idi qala mara rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalis. Okay. Apa Nabi tanya? Ma ra'yuka fi hadha? Faqal rajulun min ashrafin nas hadha wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yushaffa'. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma marra rajulun akhar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadha? Faqal ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Hadha hariyun in khataba an la yunkah wa in syafa'a an la yushaffa'. Wa in qala alla yusma' liqaulihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza muttafaqun alaih. Okay, apa maksud dia tu? Tengok makna dia. Bila Rasulullah tanya ma ra'yuka fi hadza? Okay. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki berjalan melalui Nabi SAW, lalu baginda bertanya kepada seorang yang sedang duduk di sisinya. So Nabi tengah duduk dengan sahabat. Tiba-tiba lalu seorang lelaki depan. Macam kita duduk-duduk, tiba-tiba lalu seorang lelaki. Okay? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang lewat ni, orang yang lalu ni? Okay? Apa pendapat kalian dengan laki-laki ini? Maka seorang yang terpandang menjawab, demi Allah. Apa jawapan? Maknanya orang tu lalu, okay? Sahabat yang duduk dengan Nabi jawab, demi Allah bahawa orang ini, lelaki yang berjalan melalui Nabi lalu bertanya kepada dia menjawab, orang itu adalah seorang lelaki dari golongan orang-orang mulia. Okay? Ashrafin nas, syarif. Mulia. Demi Allah, orang ini boleh dipastikan apabila dia melamar seorang perempuan akan dinikahkan dan apabila dia memintakan pertolongan tentu akan dikabulkan permintaannya. Maka Rasulullah SAW pun terdiam. Okay? So, kalau ikut slide ni, maka seorang itu demi Allah bahawa dari bangsawan. Maknanya orang yang lalu tu orang kaya lah. Mungkin dia punya pakaian, dia punya penampilan. Okay, terus dia kata apa? Ni orang bangsawan ni. Orang kaya ni. Kan? Bangsawan. Bila dia meminang, pasti akan diterima. Confirm lah. Sampai kita kata, untunglah, hai. Kan? Boleh buat menantu. Untunglah siapa dapat orang ni jadi menantu. Macam tu lah lebih kurang. Okay? So, bila diminta bantuan, pasti akan dibantu. Maksudnya kalau orang minta tolong dengan dia, mesti orang tu tolong. Sebab maknanya dia berharta lah. Okay? So Nabi SAW pun diam. Beberapa saat kemudian, ada seorang lelaki lain berjalan melalui Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi. Rasulullah tanya lagi soalan yang sama. Apa pendapat kamu tentang lelaki ini? Dia menjawab, kalau tentang orang ni, bagaimana pendapatmu? Dia menjawab, ya Rasulullah, orang itu adalah seorang lelaki dari golongan kaum muslimin yang fakir. Orang ini pastinya apabila dia meminang, tentu tak akan diterima untuk dinikahkan. Apabila memintakan pertolongan, tentu tidak akan dikabulkan permintaannya. Dan jika dia berbicara, maka tidak akan didengarkan perkataannya. Okay? Kemudian,
Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang fakir ini lebih baik daripada sepenuh bumi yang berisi orang yang pertama tadi. Muttafaqun alaih. Bayangkan, kalau dia ni orang bertakwa, dia seorang, katalah penduduk bumi ni ada 5 juta, dia punya takwa, compare dengan 5 juta tu macam mana tadi? Dia lebih baik daripada dunia dan seisinya daripada orang yang ni. Maknanya kalau yang lain tu macam orang yang pertama tadi, tapi yang miskin, yang bertakwa ni, dia seorang je. Dia punya amalan lebih baik daripada yang 5 juta tadi. Tu bayangkan tu. So kita jangan remehkan orang yang kita nampak lemah ataupun fakir miskin. Okay. Alhamdulillah. So apa kita belajar daripada hadis ni? Apa kita belajar pada hadis ni? Yang pertama, yang saya highlight biru ni, soalan yang Rasulullah tanya kepada sahabat. Ma ra'yuka fi hadha? Apa maksud dia? Ra'a ni kan pandang. Pandang, melihat, betul? Ma ra'yuka fi hadha? Ini adalah pelajaran kehidupan. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat. So kita ni sebagai ibu, kita ada anak cucu, kan? Kalau kita pemimpin, kita ada orang-orang yang ikut kita. Okay? Maksudnya, kita ataupun kita ada sahabat, kita ada staff ke, kita ada orang yang dengan kita, yang bekerjasama dengan kita, mesti ada. Betul tak? Betul tak? So, apakah pelajaran pertama dalam hadis ni ialah sebenarnya Rasulullah sedang mengajar untuk cara kita memandang sesuatu. Betul? Ma ra'yuka fi hadha? Rasulullah SAW, so maknanya tak salah kalau kita ni ibu ataupun kita pemimpin, kita nak tanya pendapat dia. Kita nak tahu bagaimana dia memandang sesuatu. Kan? Contoh, saya ada dengar satu talk tu, dia kata kalau anak tu dikasari dengan kawan dia dekat sekolah, contoh dekat sekolah, dia balik dia kata, kita tak suka kawan kita tu. Dia cakap kasar dengan kita. Lepas tu kita macam mana? Lepas tu, jadi awak rasa apa? Tak sukalah dia. Contoh, ni contoh. Okay? Katalah bila dia sebut nama tu, kita tahu budak tu adalah anak yatim. Contoh. Okay, contoh anak kita nama, contoh Uwais kan. Uwais sekarang ada mama, ada ayah. Untuk betulkan kalau Uwais salah cakap. Tapi kawan Uwais tadi, dia tak ada mak, dia tak ada ayah. Mungkin tak ada orang tegur dia. Sebab tu dia cakap macam tu. Lepas kita terangkan macam tu, bagaimana pandangan anak kita kepada kawan dia? Sama tak macam tadi? Kita tak suka dia, dia kasar. Tapi bila kita terangkan dia, okey, kita terangkan dia, salah cara kamu pandang tu. Kamu tahu tak dia tak ada mak ayah? Contoh. Jadi Rasulullah sedang mengajar kita satu pelajaran dalam kehidupan bahawa bukan semua sudut pandang kita tu betul. Jadi kita kena tanya anak kita tanya dengan kawan kita, kau rasa apa pendapat kau tengok orang tu? Sebab kadang-kadang dia telah salah pandang. Especially anak kita lah. Sebab kita mak kan. Kita kena betulkan cara sudut pandang kita kepada sesuatu. Sebab tu dalam hadis ni, bila lalu orang kaya, penampilan macam bangsawan, Rasulullah tanya, apa pendapat kamu? Bila lalu pula orang miskin, sekarang apa pendapat kamu? Jadi kita kena train, kita kena tahu betul tak cara pandang anak kita. Kalau kita tak tanya pendapat dia, mungkin kita ingat, dia tahu, rupanya dia tak pandai menilai. Maknanya, sahabat yang ditanya ni, dia menilai ikut luaran. Apa yang dia nampak. Boleh? Jadi pelajaran pertama daripada hadis ni, sebenarnya Rasulullah sedang mendidik kita untuk betulkan sudut pandang kita. Penting tak sudut pandang ni? Sebab kita mungkin salah tafsir, salah pandang. Pendapat kita salah. Sebab kita cuma tengok luaran. Contoh kalau kita dapat kes. Okay, kita dapat kes. Kita dengar satu pihak je, boleh tak? Kita terus hukum antara A dengan B. Kita dengar cerita A je. Kita tak dengar pula apa yang berlaku daripada side B. Kita mungkin juga akan salah buat
salah tafsiran. Rupanya ada sebab dia tersendiri. Faham tak ni? Baru kita boleh jatuhkan hukum. Sebab tu ada pendakwa dan ada pembela. Okay? So, penting tak cara memandang? Penting tak? Penting. Sangat-sangat penting. Subhanallah. Jadi kat sini, cara kita baca seseorang tu, kita scan dia. Boleh tak scan luar je? Tapi bukan scan maksudnya pakai jin Jangan salah faham pula. Okay. Dia scan bab lain pula. Okay. Allahu Akbar. Subhanallah. So kalau kita nak judge ataupun nak bagi pandangan ke bagi pendapat, jangan sekadar tengok luaran sahaja. Okay. Berhati-hati. Okay. Kalau ni satu hal lagi pun, kalau nampak baik je pun kena hati-hati juga. Zaman sekarang ni banyak scam kan. Allahu Akbar. Macam-macam sekarang ni. Okay. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi, seseorang itu kita bukan memandang dia atau menghakimi dia just melalui apa yang mata kasar kita pandang. Right? Okay. Sedangkan Al-Quran, kitab suci kita dari dulu sama je. Betul tak? Nabi pun, itulah Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi penafsiran orang pada Al-Quran berbeza-beza tak? Berbeza-beza. Maksudnya data yang sama, tetapi cara pandang tu boleh menghasilkan banyak benda. Kalau betul tak apa, kalau salah okay. So kalau kita tahu, kita ni mendidik, kita ni ibu, kita mendidik. Jadi kita kena betulkan sebab anak kita tu mungkin cara fikir dia, tahap dia fikir sampai tahap tu je. Kan? Jadi kita kena betulkan sudut pandang dia. Right? Allahu Akbar. Cara Nabi mendidik sahabat. Kita gunakanlah untuk kehidupan harian kita dalam keluarga kita. Subhanallah. So, mahal tak pelajaran ni sebenarnya? Mahal. Sebab ini yang zaman sekarang ni, inilah yang tak ada. Betul? Sebab itulah penyakit sekarang ni suka up status kan. Sebenarnya bukan dia masak pun, dia beli je. Tapi dia punya ambil gambar tu kan. Contoh. Okay. Ni anak dah lapar, nanti jap ibu ambil gambar dulu. Nengoklah makanan tu. Maknya tak habis-habis ambil gambar. Padahal bukan masak pun, beli je. Kan? Ada tak macam tu? Lepas tu komen lah, Kak. Rajinnya kau, Kak. Oh, makin kembang lagi. Ada yang puji pinggan lah. Ada yang macam-macam lah. Sebenarnya dia nak tunjuk gelang dia. Ni je tengah hari ni. Dia tunjuklah tangan dia pegang petai. Dia bukan nak tunjuk petai, dia nak tunjuk apa? Faham tak ni? Okey, jadi semua orang kena akui memang wujud penyakit ain. Wujud tak? Wujud. Boleh tak jangan suka asyik nak meng-up je? Penting ke orang kena tahu apa aku pakai, apa aku makan, aku pergi mana? Nampak tak orang sekarang ni tak cukup kasih sayang. Tak cukup perhatian. Orang yang asyik meng-up itu maksudnya apa tu? Dia tak cukup pujian, dia tak cukup perhatian. Sebab itulah dia menagih perhatian, pujian orang lain. Tu mula sikit, nanti mengebak lagi jadi penyakit apa lepas tu? Dia tak up apa-apa, dia jadi ketagih tau. Sakit lama-lama. Itu jadi mental lepas tu. Kan? Aku 2 urat, dia 7 urat. Wih, dia dah cukup lah gelang seminggu dia. Aku baru 2 hari. Nampak tak? Dia punya Allahu Akbar. Persaingan yang tak bagus. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan banyak tak berlaku
Dia kalau up, wah, macam dia pasangan terbahagia di dunia, terpaling. Kalau tiba-tiba dengar cerai, macam mana tu? Sebab tu jangan sukalah nak up-up semua ni, boleh? Sebenarnya kadang-kadang yang apa di-up kat Facebook tu, semuanya macam Allah gurur. Apa tu? Kesenangan yang menipu. Kita pun sakit hati lah, dendam lah. Padahal orang tu sebenarnya menangis je kerjanya. Memanglah dia tunjuk gambar, bukan main senyum, ketawa. Tapi padahal, betul tak ni? So, jangan izinkan kita ni jadi bahan sudut pandang orang lain. So, tak penting apa kata orang sebenarnya. Betul tak? Sebab itulah ni yang berlaku zaman sekarang ni. Okay? Berlaku zaman sekarang ni yang susah sangat nak dibendung dah. Susah sangat. Semua nak kena up. Bahaya sebab sudut pandang orang boleh berbeza. Kita tak boleh jamin apa orang tu rasa, apa orang tu pandang. Okay? Allahu Akbar. Kemungkinan kita ni mungkin betul kita nak kongsi kebahagiaan kita, tapi mungkin melukakan hati orang lain. Betul? Dia pergi melancong, hutang aku tak bayar. Dah tak pasal-pasal. Kalau tiba-tiba dia komen kat situ, molek-molek orang, Allah tutup aib dia. Tiba-tiba siapa yang buka aib dia? Dia sendirilah. Faham tak ni? Jadi senang cerita, baik tak payah. Betul? Penyakit ain Allahu Akbar. Tak payah nak tunjuk terpaling sangat tu. Tak penting pun. Kita nak bahagia dengan dia dah lah. Baiklah nak sibuk-sibuk. Alright, dia lah terpaling sedih pula lah dia lepas tu. Kan? Allahu Akbar. Jadi pelajaran pertama, seseorang tu hendaklah membaca ataupun bagaimana dia melihat sudut pandang dia tu, cara dia melihat sesuatu perkara, suatu kejadian, okay? Sesuatu berita, tu sangat-sangat penting. So ajar anak-anak kita jangan, jadi supaya kita ni tak jadi terburu-buru, tergesa-gesa dalam buat penilaian ataupun keputusan. Okay? Yang kedua, satu lagi, kenapa penting sudut pandang tu? Sebab dia akan menghasilkan akhlak ataupun keputusan yang berbeza, betul? Sebab kadang-kadang dua situasi yang sama, tapi satu situasi yang sama, kalau mungkin kita tanya pada 5 orang, kemungkinan kita dapat 5 pendapat yang berbeza, betul tak? Dulu zaman-zaman dululah kalau kita pergi motivasi ke apa, kertas tu putih, dia tulis titik hitam kat tengah. Nanti dia tanya, awak nampak apa? Semua kata nampak titik hitam. Padahal yang besar, yang putih tu tak nampak. Kan? Maksudnya kita cari salah. Yang putih, yang bersih tu, yang besar, yang lagi banyak tu tak nampak. Faham tak ni? Okay, sebab walaupun data yang sama, tapi mungkin kalau cara pandang yang berbeza, dia akan menghasilkan hasil yang berbeza. Okay, yang kedua. Boleh jadi seseorang itu berharta, kedudukan tinggi, keturunan yang baik-baik, bangsawan, semuanya dekat dia lah. Cantik rupawan, gagah perkasa, dari segi fizikal, semua dekat dia. Okay? Tapi berkemungkinan di sisi Allah, dia tidak dimuliakan. Contoh dalam hadis ni lah. Sampai sahabat yang menjawab tu dia kata apa? Kalaulah dia masuk meminang, confirm diterima. Sampai macam tu sekali lah sahabat tu jawab. Betul tak? Maknanya apa tu? Maknanya macam serba-serbi lah, package lah. Betul tak? Kalau masuk minang ni confirm lah orang terima. Kalau minta tolong kat dia, confirm lah dia boleh tolong. Dan itulah cara dia jawab. Betul? Okay? Subhanallah. Semua orang nak buat dia menjadi menantu. Berebut orang nak buat dia jadi menantu. Okay? Tapi tak ada nilai, tak ada harga di sisi Allah. Okay? Dan lawannya,
kemungkinan kita tengok dia tu, alahai serba tak ada. Kalau ada pun alahai dah buruk. Okey? Mungkin dari segi fizikal pun kurang. Okey? Banyaklah kekurangan-kekurangan yang ada pada dia tu. Macam package kurang lah. Yang tadi tu package lebih. Yang ni package semua tak ada. Keturunan pun bukan keturunan yang hebat-hebat. Kerja pun biasa-biasa dan sebagainya. Tetapi kemungkinan di sisi Allah dia jauh lebih mulia, lebih baik. Okay, so daripada hadis ni kita belajar, okay, yang paling penting adalah kedudukan di sisi manusia ke di sisi Allah? Di sisi Allah. Okay. Sampai sahabatnya kata apa? Kalau kita minta tolong dengan dia lah contoh. Entah ya ke tidak dia boleh tolong. Dia pun tak lepas. Sampai macam tu lah orang kata. Nak minta tolong dengan dia. Kau jangan, tak payahlah. Dia tu pun tak cukup. Macam tu lah orang pandang dia. Tapi kemungkinan besar di sisi Allah, dia mulia. Boleh? Allahu Akbar. Orang yang kita nampak semuanya ada dekat dia dibandingkan dengan orang yang tak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi dua-dua ni kita nak fokus tengok dari sudut siapakah mereka di sisi Allah. Itu yang paling penting. Okay, kitab kita ni bab 1. Okay, cuba buka muka surat bab 1 bab ikhlas. Okay, muka surat 30. Cuba reverse balik, buka dekat muka surat 30. Hadis yang ke-7. Dalam kitab kita ni, hadis yang ke-7. Jumpa dah? Wan Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Okey, siapa yang tak tahu nama penuh Abu Hurairah ni, nama penuh Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sakhar. Ni nama penuh Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la, tidak, yang zuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad ataupun tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada bentuk rupa kalian, walakin yang zuru ila qulubikum. Okay. Tetapi Allah dia melihat hati kalian. Okay. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadinya, kita kaitkan dengan hadis tadi, sesungguhnya Allah pandang apa? Allah nak, hadis Nabi mengajar kita apa? Allah tidak memandang luaran, tetapi Allah memandang hati. Dan dalam hati inilah adanya ikhlas. Malam kita belajar ikhlas kan? Bab tauhid. Okey, ikhlas semata-mata kerana Allah. Okey. So daripada Abu Hurairah, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT tidak melihat rupa paras kamu dan harta benda kamu, akan tetapi Allah SWT melihat hati kamu dan amalan kamu. So amalan kita tu ikhlas dan ikut sunnah ke tidak, itu yang Allah pandang. Allah bukan pandang luaran. Okey. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Okey. So Allah bukan pandang apa? Rupa. Allah bukan pandang harta. Tapi kalau Allah kurniakan kita, alhamdulillah, ada rupa, ada harta, so maknanya kita kena directkan ke mana? Kepada amalan soleh. Pastikan kalau kita memang ada rupa, ada harta, gunakanlah untuk amal soleh. Sebab yang Allah pandang ialah hati dan amal kita. Okay? Allahu Akbar. Manusia pandang apa? Manusia menilai apa yang mereka lihat dan dengar tentang kita. Tetapi Allah melihat, menilai apa yang ada di hati kita. Okay, so daripada hadis ni kita nampak,
So kalau orang yang jenis jaga luaran sahaja tapi hati dia tak jaga, kita belajar surah Asy-Syams kan. Kenapa seseorang itu tidak tazkiyatun nafs, buat penyucian jiwa? Kenapa? Sebab itu menunjukkan dia tak rasa hati dia tu kotor. Kenapa kita basuh alas meja ke, kita basuh baju ke? Sebab kita tahu benda tu dah kotor. So, kita basuh, kita cuci. Serupa juga, kenapa kita tak sibuk nak istighfar? Kenapa kita tak bertaubat? Kenapa kita tak, orang kata apa, penyucian jiwa kan banyak kita dah belajar kan? Apa dia? Tahalli, tajalli. Daripada kha, ha, jim. Kan? Titik atas, buang, kosongkan, kemudian letak dekat dalam. Jim lah. Right? Subhanallah. Sebab dia tak rasa hati dia sakit ataupun kotor. Dia tak rawat pun hati dia. Faham Allahu Akbar. Subhanallah. So Allah tak pandang kita ni rupawan ke, kedudukan kita ke, keturunan kita ke. Allah lihat apa sekali lagi? Hati dan amal. Hati dan amalan. Subhanallah. Contohnya sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hartawan tak? Hartawan. Tambahan pula amalannya Masya Allah. Hati dia Masya Allah. Okay. Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi. Okay. Mereka bukanlah orang yang fakir miskin. Tetapi hati dan amalan tu sangat-sangat mereka jaga. Betul? Allah Akbar. Yang itu kita nak contohkan. Okay. Subhanallah. So, bila kita nampak orang tu memang physically, penampilan ataupun dari segi kedudukan ataupun keturunan dia nampak lemah, tetapi kita kena ingat. So, kita tetap kena respect dia. Okay? Kena hati-hati, berwaspada, jangan kita judge dia sembarangan sebab berkemungkinan di sisi Allah dia lebih mulia dari kita. Amalan dia lebih banyak daripada kita. Okay? Kita ni ada je potensi untuk ujub dan riak. Sum'ah. Dia tak ada peluang tu. Dia selamat daripada apa benda dia nak tunjuk, apa benda dia nak share, apa benda dia nak riak. Dia tak ada. Betul tak? Kita ni ada. So dia dilindungi daripada penyakit-penyakit tu. So mungkin dia lebih mulia daripada kita. So hati-hati. Okay, pelajaran yang ketiga. Apa kita belajar lagi? So, kita dah tahu dah pentingnya sudut pandang atau cara kita menilai sesuatu. Tapi kita ni dhaif kan? Apa maksud kita dhaif? Kita dhaif spiritual. Kita ni lemah. Kadang-kadang juga. Kan? Kita juga. Alah dia tu. Contoh, terkeluar juga. Maka kena buat apa? Kita berdoa sungguh-sungguh dengan Allah supaya Allah bagi kita hidayah dan taufik untuk kita tidak salah supaya kita ni tak jadi hamba Allah yang tergesa-gesa menilai sesuatu ataupun buat keputusan. Kita minta dengan Allah, tajamkanlah mata hati kita. Mata hati kita, bukan mata yang ni. Mata hati kita ni tajam. Tak senang-senang nak menilai orang. Salah pula tu. Na'udzubillah min zalik. Okay. Minta Allah apa? Kita istighfar. Kalau kita dah terbuat, kita bertaubat. Sebab itulah yang paling penting apa sebenarnya? Ilmu. Okay. Allahu Akbar. Dan dalam kitab kita ni, hadis ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah ke... dia dah lama tak pegang indeks kan? Mana indeks tu? Okey. Surah ke-49. Ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allah berfirman, Ya ayuhan nas. Maksudnya ayat ini boleh didakwahkan kepada orang yang belum Islam. Sebab Allah gunakan wahai sekalian manusia. Maknanya tak kira lah dia bangsa apa. Ayat ni boleh digunakan untuk berdakwah. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Okay? So, maknanya kita ni keturunan yang samalah. Tengoklah mak ayah kita. Kita ni keturunan manusia lah. Kita kan kita ni anak cucu Adam. Kan? Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. Kenapa Allah jadikan kita berbagai bangsa? Dari berbagai benua, berbagai budaya, berbagai adat, berbagai warna kulit. Supaya lita'arafu, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Okay? So, bila kita pun tahu kan, bila lain-lain suku, lain bangsa, lain tak rupa. Lain warna kulit. Okay? Mungkin lain bentuk badan, orang Afrika macam ni. Okay? Orang Europe macam ni. Orang Asia macam ni. Kan? Tak sama. Kita sesama Asia pun Jawa begini. Kadazan begini. Lain-lain kan? So Allah nak beritahu, kita semua tak sama. Okay? Tetapi, so Allah beritahulah supaya kita berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan lain. Sesungguhnya, so Allah nak beritahu, fizikal tu sesungguhnya yang membezakan kita ataupun yang mulia di sisi Allah, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sebab ada orang kata, oh, I Pan-Asia, I mix. Boleh? Atuk saya dari Jerman, contoh. Dia bangga dengan keturunan, dengan bangsa, berbangga-bangga. Okay? Saya ni ada mix Arab, Pakistan, contoh. Okay? So Allah nak beritahu, di sisi Allah, yang mulia di antara kita semua bukan fizikal, bukan rupa, bukan bentuk, bukan. Tetapi Allah nak beritahu, yang mulia di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa. Atqakum, di antara kamu. Dan takwa ni boleh nampak tak? Dalam bentuk mata, oh dia ni daripada China ni, contoh. Ni daripada Bangla, contoh. Tengok mata dah tahu. Tapi kita boleh tak melalui tengok mata je kita tahu takwa dia? So Allah nak beritahu kita melalui ayat ni, kita gandingkan sekali dengan hadis tadi, memang Allah tak pandang bentuk jasad kita, harta kita. Tapi Allah pandang hati dan amalan kamu. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi, tahap ketakwaan kita pun tak sama semuanya. Betul? Dia ni mungkin tinggi, yang ni mungkin sederhana, yang mungkin rendah. Sebab takwa tu duduk dekat hati. Sebab tu tadi, dalam hadis tadi, tapi Allah pandang hati kamu. Sebab takwa tu duduk dekat hati. Jadi, kalau untuk takwa, wajar tak kita berlomba-lomba? Wajar. Sebab, kalaulah kita ni compete, berlawan, siapa lebih takwa? Impactnya dua-dua jadi baik ke jadi jahat? Kalau nak berlawan siapa paling takwa lah. Kan? Ayat ni seperti Allah nak beritahu, kalau kau nak berlomba, kau nak berlawan, berlawanlah untuk jadi siapa yang paling bertakwa. Sebab kalau kau berlomba siapa yang paling bertakwa, engkau akan confirm dua-dua jadi orang baik. Tapi kalau bergaduh, aku bangsa ni, aku keturunan, kau. Contoh, dia berbeza bangsa lah dan dia memperlekehkan ataupun, faham lah kan, berlawan. Akhirnya jadi apa? Bergaduh dan pecah belah. So kalau nak berlomba tentang siapa yang paling bertakwa. Takwa tu apa? Taat segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah, dan ketaatan kita inilah yang akan menjadi benteng dari azab Allah.
So dia berlomba-lomba nak jadi baik, berlomba-lomba nak buat kebaikan. Kalau itu patut. Sebab Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Bukan siapa paling putih, paling cantik, paling tinggi, paling pandai, paling kaya. Tak. Kan? Tapi siapa yang paling bertakwa. Okey? Subhanallah, Allah Akbar. So, kita jangan saling menjatuhkan sesama lain. Patutnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak. Jom, jom, jom. Okey? Subhanallah, Allah Akbar. So, apakah nasihat Nabi? Apakah cabaran bila kita rasa tercabar tak bila Nabi kata orang fakir ini lebih baik daripada sepenuh bumi yang berisi dengan orang yang pertama tadi. Subhanallah, Allah Akbar. So, kita dah kena berubah lah. Lepas ni, bila kita tengok orang, kalau kita tua nampak orang muda, kita cakap apa? Dia nampak orang muda yang baik. Dia cakap apa? Lepas ni semua kita nak sangka baik. Kita tak kata, awak budak lagi. Acik ni dulu makan garam. Acik ni lagi tahu. Boleh tak macam tu? Dia muda. Dia lagi tak banyak dosa. Aku ni dah tua. Banyak dosa. Nampak tak? Bila kita membandingkan bukan fizikal. Faham kalau kita tengok dia muda, patutnya kita doakan. Mudah-mudahan ni lah pemimpin akan datang. Jadi imam. Imam yang bukan sekadar hafal, tapi faham Al-Quran. Macam tu. Jangan anak siapa lah ni. Dah tahu pula anak siapa. Padan lah keturunan. Tak payah. Okey? Jangan kita ubah. Kita ubah cara kita memandang sesuatu. Subhanallah, patutnya kita lagi tua lagi banyak beri nasihat. Okey? Bukan menilai dan menghukum. Right. Okey. Sebab ingat ayat ni. Surah apa ni? Al-Hujurat. Surah ke-49 ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. So berlomba, nak berlomba? Berlomba takwa. Bukan berlomba siapa keturunan paling ataupun siapa dapat menantu paling kaya. Contoh. Bukan itu Allah Akbar. Sebenarnya sabda Nabi pun orang yang paling kaya sebenarnya orang yang paling kaya hatinya. Okey. Allahu Akbar. Subhanallah. So antara 3 pelajaran yang kita belajar hari ni. Okey. So boleh gariskanlah ataupun bulatkan ma ra'yuka ni. Okey. Jaga pandangan kita, cara kita, sudut pandang kita tu. So Nabi 2 kali tanya. Kan? Nampak tak dekat buku kita tu? Highlightkan soalan Nabi tanya, ma ra'yuka fi hadza. Tu dia punya keyword. Apa pendapat kamu? Sesekali kita kena tanya anak cucu kita. Apa pendapat kamu tengok orang tadi? Cuba kita tengok apa yang dia cakap. Kalau salah kita betulkan. Okay? Sesekali kena tanya. Kalau tak kita ingat dia tahu, rupanya dia tak tahu. Oh salah ke? Oh tak boleh ke cakap macam tu? Tak boleh. Tak elok. Okay? Boleh? Alhamdulillah. Saya rasa sampai situ dulu. InsyaAllah kita sambung hadis seterusnya minggu hadapan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.